Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah kita akan sambung balik pengajian fiqhus sirah kita pada hari ini. Selepas kita membaca pada siri yang kedua berkenaan dengan rombongan balik daripada perkampungan Bani Sa'ad, termasuklah Halimah dan suaminya datang ke kota Mekah untuk mencari bayi untuk disusukan, dan Halimah membawa bayi yang penuh dengan keberkatan yang bernama Muhammad balik ke kampung Bani Sa'ad. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkatan kepada keluarga Halimah As-Sa'diyah. Hari ini kita akan sambung balik pengajian kitab kita selama 2 tahun menyusui Muhammad. Selepas 2 tahun Halimah Nabi SAW tinggal di perkampungan Bani Sa'ad. Halimah dan keluarga sering mendapat rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah ruah, kerana menjaga dan menyusui kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebaikan daripada Allah. Ketika telah putus susu, maknanya 2 tahun biasanya bayi akan putus susu, maknanya tak nyusulah. Muhammad pun membesar menjadi anak lelaki yang gagah dan kuat, tidak seperti anak-anak yang lain. Bahkan sebelum genap 2 tahun, perwatakan fizikalnya telah menjadi besar. Nabi ni masa kecil pun tak sama macam budak-budak macam kita, tak mai orang panggil. Kalau jumpa tahi kambing tengah jalan, ingat kaca kelak, ambil letak dalam mulut makan, tak style, tak mai. Tapi Nabi ni walaupun kecil dah matang dah, gagah, bukan budak manja. Berjauhan daripada keluarga. Masa orang Arab ni masa kecil-kecil tu, kalau kita orang Melayu, kalau masa kecil-kecil nak duduk dengan mak ayah lah, nak duduk tepek dengan mak, nak duduk tepek dengan ayah. Ayah tinggal sekejap, mak tinggal sekejap, menangis berderahum lalu. Tapi orang Arab masa kecil-kecil tu lah dihantar ke perkampungan, atau di perkampungan untuk disusui dan hidup di suasana desa, suasana kampung yang lebih tenang, udara yang lebih bersih. Macam kita sanggup tak nak pisah dengan anak umur 1 tahun 2 tahun baru lahir, gata korang suruh nyusu dah cik, gata kat tempat jaga pun dak cakap nak rindu dah, dak cakap nak bimbang dah, dak cakap nak risau dah. Telefon sokmo, mesej sokmo, tanya orang jaga anak sihat dak, anak tengok gambar anak, nak tengok tu, nak tengok ni, bimbang. Selepas putus susu, Halimah menghantar Muhammad pulang kepada ibunya. Walaupun sebenarnya Halimah ingin Muhammad tinggal bersamanya lagi. Ini adalah kerana Halimah dapat menyaksikan sendiri betapa kehadirannya telah mengundang keberkatan. Lepas umur 2 tahun putus susu, Halimah As-Sa'diyah ni gatalah Nabi ke Mekah. Walaupun dia pun rasa berat hati lagi nak hantar Nabi ke Mekah, sebab dia rasa sayang, jatuh cinta kepada Nabi, dan dia tengok perubahan keluarga dia, perkampungan dia, anak-anak dia, binatang-binatang dia turun keberkatan sebab ada Muhammad di situ. Umur 2 tahun lepas putus susu, pergi hantar ke Mekah. Bila sampai di Mekah, Halimah pun
khabarlah ke ibu dia, minta izin nak jaga lagi Muhammad. Saya meminta kepada ibunya, katanya Halimah, bolehkah kamu izinkan anak ini terus tinggal bersama kami sehingga dia lebih besar lagi? Kau boleh biarlah duduk dengan kami lagi sampai dia besar sikit lagi, kita akan hantarlah. Sebabnya saya khawatir dia terkena penyakit yang ada di Mekah. Saya terus merayu Aminah sehingga akhirnya dia mengizinkan Muhammad terus bersama kami. Ini riwayat Ibnu Hisham dalam kitab Sirah Nabawiyah. Lalu Aminah pun benarlah Muhammad tinggal lagi bersama dengan Halimah Sa'diyah. Halimah pun bawa balik Nabi semula ke perkampungan Bani Sa'ad. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tinggal di perkampungan Bani Sa'ad sampai ke umur antara 4 ke 5 tahun. Ini mengikut pendapat majoriti ahli sejarah. Namun begitu, apabila ditelaah daripada riwayat Ibnu Ishaq, kelihatan bahawa peristiwa itu terjadi ketika usia baginda 3 tahun. Ibnu Hisham kata pada umur Nabi 3 tahun. Dalam kitab Rahiqul Maktum karangan Syekh Mubarak Furi kata masa umur Nabi tinggal di perkampungan Bani Sa'ad antara 4 hingga 5 tahun, mana tambah dalam 2 tahun ataupun 3 tahun lagi. Tapi Ibnu Sa'ad kata masa tu umur Nabi 3 tahun. Ini berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama sirah. Tapi jumhur ulama sirah mengatakan bahawa masa tu umur Nabi antara 4 dan 5 tahun. Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, atahu Jibril sallallahu alaihi wasallam wa huwa yal'abu ma'al ghilman fa akhadhahu fa sara'ahu fa shaqqa an qablihi فاستخرج القلب فاستخرج منه علاقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسل في طست من ذهب بماء زمزم ثم لا يأمه إلى الآخر الحديث. Daripada hadis sahih riwayat daripada Anas bin Malik menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umur antara 4 dan 5 tahun tu telah didatangi oleh malaikat Jibril ketika baginda sedang bermain bersama budak-budak di perkampungan Bani Sa'ad. Malaikat Jibril telah mengambil baginda sallallahu alaihi wasallam lalu merebahkan baginda. Kemudian Jibril alaihissalam telah membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengeluarkan segumpal darah daripada hati baginda sambil berkata, ini adalah bahagian syaitan yang terdapat dalam dirimu. Kemudian Jibril menyucikannya dengan air Zamzam dalam sebuah bekas yang diperbuat daripada emas. Setelah itu Jibril menjahitnya kembali dan mengembalikan baginda di tempat permainan tadi. Budak-budak kecil yang bermain bersama baginda sallallahu alaihi wasallam tadi telah pergi mengadu kepada ibunya, maknanya Halimah, untuk mengatakan bahawa Muhammad telah dibunuh. Orang ramai menyambut baginda sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan pucat kerana baginda masih dalam ketakutan. Anas berkata, aku melihat kesan jahitan tersebut di dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ni Anas bin Malik menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sendirilah apa yang berlaku pada umur Nabi antara 4 dan 5 tahun. Tengah-tengah duk main dengan kawan-kawan, tiba-tiba datang seseorang mari usung buat lari dan bedah dada
belah dada daripada atas ni, bawah halqam ni sampai ke pusat, dan diambil segumpal darah, ataupun hati lah, diambil hati, dibuang hati tu, diambil. Ini adalah mukjizat. Kita kalau kat kita ni belah atas ni kena pakai bius lah, nak ambil pun doktor-doktor pakar semua. Diambil dan dimasukkan dalam bekas emas yang mengandungi air zam-zam. Di sana ada ulama khilaf berkenaan dengan peristiwa pembelahan dada ni. Ada yang mengatakan 2 kali dan ada yang mengatakan 3 kali. Kita akan bincangkan selepas ini. Dan ada juga ulama yang khilaf berkenaan dengan air yang digunakan untuk membasuh. Ada yang mengatakan air salji dan ada yang mengatakan air zam-zam. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, air yang digunakan adalah ma'u zam-zam, disebut oleh Anas bin Malik, yang diceritakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril ambil dan basuh hati Nabi dalam air zam-zam. Selepas mencucinya, Jibril membalut kembali gumparan darah, dan itu sehingga keadaannya pulih seperti semula. Letak balik dekat dana ni lah, letak semula. Lepas tu jahit semula. Sehingga kan kanak-kanak budak-budak ramai-ramai duk semai sekali dengan Nabi tadi, dia pun ngadulah ke mak susu Nabi, iaitu Halimah. Dia kata, Muhammad kena bunuh dah, Muhammad kena bunuh dah. Jadi Halimah ni takut tang lah. Selepas Jibril kembali, lalu diletakkan balik Nabi di tempat dia mai tadi tu, Halimah pun kita tengoklah Nabi dan muka dalam keadaan pucat dan ketakutan. Katanya Anas menambah pada hadis ni, qala Anas wa qad kuntu ara athara zalikal mikhthit fi sadri. Maknanya aku tengok ada, Anas ni khadan Nabi, dia tengok ada antara belahan di dada Nabi ni, kesan dia. Balik kepada khilaf di kalangan ulama berkenaan dengan proses pembelahan dada Nabi. Di dalam isu ini, para ulama telah khilaf berkenaan dengan berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa sebahagian mereka ingkar berlakunya pembelahan dada pada malam Isra' Mi'raj. Ibnu Hajar kata sekali je, masa di perkampungan Bani Sa'ad sahaja, dan tidak berlaku pada malam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mereka berkata hanya berlaku 3 kecil saja di perkampungan Bani Sa'ad. Hal ini telah diingkari kerana terdapat beberapa riwayat dan sabit pembedahan dada juga ketika dibangkitkan menjadi Rasul, sebagai riwayat Abu Nu'aim dalam Ad-Dalail. Walaupun Ibnu Hajar mengingkari bahawa pembelahan dada Nabi hanya berlaku sekali di perkampungan Bani Sa'ad, tapi di sana ada riwayat lain yang mengatakan dan menyokong ada 2 lagi peristiwa pembelahan dada Nabi. Maknanya Nabi SAW dibelah dadanya ada sebanyak 3 kali. Secara ringkasnya saya sebutkan di sini. Yang pertama, semasa Nabi berumur antara 4 dan 5 tahun dan berlaku di perkampungan Bani Sa'ad. Yang kedua, ketika dibangkitkan menjadi Rasul, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Dalail. Dan yang ketiga, ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan ini sabit dalam kitab hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan lain-lain seperti riwayat Anas bin Malik daripada Malik bin Sa'sa'ah dan lain-lain sahabat yang meriwayatkan berkenaan dengan hadis Nabi SAW dibelah dadanya pada malam Isra' dan Mi'raj. Setakat itulah berkenaan dengan peristiwa pembelahan dada Nabi SAW.
Kita teruskan lagi kepada sirah kisah Halimatus Sa'diyah. Dia rasa bimbang. Sejak peristiwa pembelahan dada itu, Halimah mula risau akan keadaan baginda. Dia takutlah, takut orang buat khianat. Halimah mana tahu malaikat lah apalah semua kali ni. Dia takut orang buat khianat kepada Nabi. Jadi pun dia pun buat putusan gatalah ni ke mak ayah dia ni. Dia pun mengembalikan baginda kepada ibunya. Sejak itu baginda hidup bersama ibunya sehingga 6 tahun. Maknanya 4 ataupun 5 tahun yang saya sebut tadi berlaku proses pembelahan dada dan gata. Halimah gata selalu ke Mekah sebab bimbang, dan duduk dengan ibunya selama 6 tahun. Selama umur 6 tahun, maknanya 1 tahun lah. Kalau 5 tahun dia atur sampai umur 6 tahun, maknanya 1 tahun duduk bersama dengan ibunya Aminah. Ini yang diriwayatkan Ibnu Jauzi, kata umur 6 tahun. Tetapi dalam Sahih Muslim dalam bab Isra' Mi'raj menambah berkenaan dengan tadilah Halimah ketakutan sampai pucat lesi muka, tapi Nabi SAW baginda terus menyambut mereka dengan senyuman berseri-seri, macam tak ada benda berlaku. Itu dalam hadis Sahih Muslim, dalam Rahiqul Maktum disebut. Jadi bila Nabi sampai umur 6 tahun, untuk mengingati suaminya Aminah ingat ke Abdullah, ayah Nabi yang meninggal semasa Nabi berada dalam kandungan ibunya Aminah. Abdullah meninggal dunia. Abdullah meninggal dunia di Yathrib. Lalu dia pun nak pergi ziarah lah makam Abdullah di Yathrib, ayah Nabi. Maka dia meninggalkan Mekah untuk menempuh perjalanan yang jauh sehingga mencapai 500 km. Daripada Mekah ke Madinah lebih kurang 500 km. 500 km jalan bukan jalan highway macam sekarang, tapi jalan yang penuh dengan berbatu-batu yang memakan masa selama sebulan perjalanan. Nabi SAW bersama dengan ibunya dan datuknya dan hamba kepada suaminya yang bernama Ummul Aiman pergi menziarahi ke Yathrib untuk melawat makam Abdullah. Di Yathrib mereka tinggal selama 1 bulan. 1 bulan duduk di Madinah. Nama Madinah yang asal lah Yathrib. Sebelum Nabi SAW berhijrah dipanggil Yathrib. Selepas Nabi duduk di Madinah, ditukar nama kepada Madinatul Al-Munawwarah. Lepas duduk sebulan di Yathrib, selepas itu mereka pun nak pulang lah, nak balik semula ke Mekah. Tiba-tiba Aminah jatuh sakit dalam perjalanan antara Mekah dan Madinah, Madinah ke Mekah, masa nak balik tu, dan meninggal dunia di satu tempat bernama Abwa. Ini peristiwa yang disebutkan oleh Ibn Hisham dalam kitab sirahnya, Sirah Nabawiyah. Lepas selesai belaka kebumikan Aminah di Abwa, datuk Nabi dan Ummu Aiman bawa Nabi pulang ke Mekah. Jadi Nabi masa umur 6 tahun tu, Nabi duduk dengan di bawah jagaan Abdul Muttalib pula. Mula-mula masa lahir tu Nabi disusui oleh ibu susu yang pertama bernama Thuwaibah. Lepas tu Halimatus Sa'diyah jaga Nabi sampai umur 5 tahun.
Halimatus Sa'diyah pergi hantar Nabi balik dan duduk dengan mak Nabi sampai umur 6 tahun. Maknanya Nabi duduk setahun je dengan mak dia. Dan ibunya jatuh sakit dan meninggal di Abwa. Selepas tu Nabi duduk di bawah jagaan Abdul Muttalib, datuk Nabi. Datuk Nabi ni rasa kesiannya Muhammad, ayah tak ada, mak tak ada. Baliklah ke Mekah, duduklah, dia nak jagalah Muhammad ni, nak jaga dengan penuh kasih sayang. Ibnu Hisham meriwayatkan Datuk Nabi Abdul Muttalib ni macam kita Gubernur Mekah, macam kita ni ketua di Mekah tu, ketua kaum Quraisy di Mekah. Dia menjadi ketua kepada kabilah-kabilah yang berada di Mekah, orang besar di Mekah. Dan di sana ada satu tempat perjumpaan, macam ada dewan mesyuarat apa semua. Di situ ada satu kursi yang dikhaskan untuk Abdul Muttalib saja duduk, orang lain tak boleh duduk. Tiba-tiba Nabi SAW ni, Muhammad ni masih kecil lagi, umur 6 tahun, 7 tahun, pergi duduk dah situ. Sehingga kan pak-pak saudara Nabi, orang kanan, pimpin-pimpin kabilah yang lain nak tarik-tarik tangan Nabi supaya jangan duduk situ. Duduk tempat pemimpin dan ketua Quraisy saja yang duduk situ. Tiba-tiba Abdul Muttalib membiarkan Nabi SAW yang masih kecil tu duduk situ. Dan Abdul Muttalib kata dia akan menjadi pemimpin yang besar pada satu hari nanti. Ketika Rasulullah SAW menginjak usia 8 tahun, maknanya 6 tahun ibu meninggal, dan duduk dengan Abdul Muttalib 2 tahun, maknanya sampai umur 8 tahun Abdul Muttalib meninggal dunia. 2 tahun duduk dengan Datuk Nabi Abdul Muttalib. Selepas Abdul Muttalib meninggal dunia, Abdul Muttalib menyerahkan hak jagaan kepada bapa saudara baginda, iaitu Abu Talib. Abu Talib mengasuh anak saudaranya itu dengan sebaik-baiknya. Dia melayani Muhammad seperti anak kandungnya sendiri. Bahkan dalam beberapa hal baginda lebih didahulukan berbanding mereka. Penghormatan dan penghargaan khusus diberikan kepada baginda. Ada riwayat menyebutkan Abdul Muttalib ni Abu Talib, anak pertama, termasuklah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sepupu Nabi, anak Abdul Talib juga. Nabi SAW dikasihi dan diberi kelebihan layanan yang terbaik lagi daripada anak-anak kandung sendiri. Sayang, Abu Talib ni sayang kepada Muhammad. Nabi SAW duduk di bawah jagaan Abu Talib sampai ke umur Nabi daripada 8 tahun hingga 40 tahun. Abu Talib lah yang paling lama menjaga Rasulullah SAW. Nanti kita akan baca kisah-kisah tentang penjagaan Abu Talib sehingga berlaku pemulawan, sehingga orang-orang Quraisy, kabilah-kabilah Quraisy mendatangkan tawaran-tawaran supaya tidak menyokong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu As-Sakir meriwayatkan daripada Julhamah bin Arfa'ah bahawa ketika dia mengunjungi Mekah, mana Julhamah, dia mari ke Mekah, penduduknya sedang mengalami musim kemarau panjang, hujan tak turun, kemarau panjang. Orang Quraisy menjerit, marah lah macam kat kita lah, kau tak ada air, kau rakyat marah pasal apa? Marah kepada pemimpin yang berhormat lah, pakat tepik. Dan dia tak tepik dah, pakai komen kat Facebook je. Hai Abu Talib, lembah yang telah mengering dan seluruh keluarga terancam kelaparan. Bila berlaku kemarau,
makanan, sumber makanan, air pun tak ada. Dan binatang-binatang pun kuah kering, susu pun tak ada bila berlaku kemarau. Susah bila berlaku kemarau. Sebab tu dalam Islam dia ajar kalau berlaku kemarau, kita disunatkan untuk sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Hai Abu Talib, lembah telah mengering dan seluruh keluarga terancam kelaparan. Marilah kita melakukan amalan meminta hujan. Amalan meminta hujan macam zaman jahiliah lah, cara jahiliah. Maka keluarlah Abu Talib diikuti oleh seorang anak lelaki, iaitu Nabi SAW. Abu Talib bawa anak saudara Nabi, anak saudara dia iaitu Muhammad SAW. Wajahnya bagaikan matahari yang membawa gumpulan awan mendung. Yang kelihatan daripadanya gumpalan mendung itu berarak perlahan. Di sekelilingnya juga ada beberapa orang anak kecil yang lain. Nabi SAW masa kecil pun antara tanda kenabian, awan memayungi Nabi setiap masa. Nanti kita akan baca kisah Rahib Buhairah yang tengok awan yang memayungi satu rombongan kafilah perdagangan yang ingin menuju ke Syam. Nabi ni wajah macam matahari dan membawa, bila Nabi keluar dengan Abu Talib, awan ikut Nabi, awan hitam akan ikut Nabi, memayungi Nabi. Abu Talib memegang tangan Muhammad lalu menempelkan belakang baginda ke dinding Kaabah. Menempel dalam bahasa Arabnya, kalau kita pergi ke Mekah, kita disunatkan untuk menempel di dinding Kaabah, iaitu di Multazam. Multazam. Kita sunat kan, kalau duduk di Multazam, kita tepekkan pipi kita, dada kita ke dinding Kaabah dan kita berdoa lah. Di tempat itulah tempat mustajab doa. Jari jemari Abu Talib masih memegang baginda. Dalam seketika langit mulai gelap. Awan mendung datang dari pelbagai penjuru, lalu hujan turun dengan deras, memenuhi lembah dan menghijaukan tanah. Abu Talib mengisyaratkan peristiwa itu dalam syairnya. Putih berseri mengundang mendung dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung para janda. Nabi SAW, keberkatan baginda, Masya Allah. Ketika Rasulullah SAW berusia 12 tahun, ada yang mengatakan lebih 2 bulan 10 hari, baginda diajak oleh Abu Talib menempuh perjalanan perdagangan ke negeri Syam. Umur 12 tahun, pak saudara ajak pergi kerja dah. Ajak pergi temang, bawa pergi niaga ke negeri Syam. Jauh tu. Di Syria, daripada Mekah ke Syria, berapa lama tu jalan. Mereka tiba di Busra, iaitu sebahagian dari negeri Syam, sekaligus ibu kota wilayah Hauran, bahkan dianggap sebagai ibu kota seluruh negeri Arab yang berada di bawah pemerintahan Rom. Masa ni Rom yang pegang. Kuasa besar masa ni yang ada iaitu Rom dan Parsi. Di kota ini ada seorang rahib bernama Jurjais, yang kita panggil Buhairah tu. Nama sebenarnya dalam kitab Rahikul Maktum disebut Jurjais. Tak kala rombongan dagang singgah di Busra, Buhairah menemui mereka. Dia mempersilakan mereka datang ke rumahnya sebagai tetamu kehormat. Padahal dalam beberapa perjalanan sebelumnya dia tidak pernah menemui mereka. Ketika itulah dia tahu bahawa Rasulullah SAW ialah Nabi terakhir berpandukan pada ciri-ciri baginda. Ibnu Ishaq meriwayatkan cerita yang sangat menarik
berkenaan dengan rombongan Abu Talib ke negeri Syam untuk berniaga. Buhairah ni dia tengok satu kumpulan awang. Kalau kafilah ni bergerak, awang ni pun bergerak. Dia tengok pelik. Jadi dia nak tengok, dia nak tahu Buhairah ni orang Kristian, orang yang beramal dengan kitab Injil. Dia nak cek, nak tengok ada siapa-siapa yang dia orang pelik-pelik rasa, mari duduk sini ni, mari ada dalam rombongan ni, nak tengok attack. Jadi dia pun pergilah menemui rombongan ni dan dia ajak makan, dijamu makan. Abu Talib kata, beliau ni kalau orang lalu ikut tempat dia ni tak aja tak pernah pun tawar makan. Tiba-tiba hari tu dia ajak berhenti, ajak makan dulu situ, nak jamu makan. Lalu semua orang kafilah perdagangan rombongan Abu Talib masuk belaka, dan ditinggallah seorang Muhammad ni budak-budak lagi duduk luar lu. Jadi Buhairah ni tengok seorang perhati seorang. Dia tengok ada masuk belaka dah. Masuk belaka dah. Ada seorang lagi tak masuk. Katanya Buhairah, tu budak-budak tu. Budak-budak dah apa hidup luar. Katanya Buhairah, bawa masuk. Dia ambil seorang lagi tu. Dan masa itulah Buhairah tengok ciri-ciri Nabi akhir zaman. Dia tengok, dia pegang tangan budak tu, dia tengok pegang tangan Nabi. Ini adalah penghulu alam semesta. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Abu Talib keheranan, lantas bertanya, apa kamu kata gitu? Buhairah kata, sebenarnya sejak aku melihat rombongan kamu dari arah Aqabah, semua batu dan pohon tunduk sujud. Mereka tidak sujud kecuali melintasnya seorang Nabi. Akhirnya aku tahu bahawa anak ini ialah seorang Nabi setelah melihat khatamun nubuwah di antara dua bahunya. Khatamun nubuwah diselok belakang Nabi, belakang baju Nabi tu ada cak khatamun nubuwah. Ada setengah kata macam buah apel, ada setengah yang mengatakan macam telur burung pati. Saiznya. Dan tanda-tanda tersebut telah disebutkan dalam kitab-kitab kami. Lalu rahib itu meminta Abu Talib, maknanya Buhairah ni khabar ke Abu Talib, bawa baliklah Muhammad ni, jangan pergi bawa ke Syam, kerana kalau orang Yahudi tahu, dia akan bunuh Muhammad ni. Lalu Buhairah mengiring Nabi SAW pulang ke Mekah bersama dengan beberapa orang anak buahnya. Masa tu umur Nabi 12 tahun. Dibawa berniaga ke negeri Syam. Orang Yahudi ni dia tahu, kalau dia tahu Muhammad ni Nabi akhir zaman bukan daripada kalangan bangsa Yahudi, dia akan bunuh. Dia nak Nabi akhir zaman pun daripada bangsa dia sendiri, bukannya daripada bangsa Arab. Nanti kita akan baca kisah-kisah yang sangat menarik selepas ni. Maknanya ulama-ulama Yahudi ahli kitab yang ramai tunggu Nabi akhir zaman di Madinah Al-Munawwarah. Sebab tu di Madinah ramai orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tinggal di sana. Sebab disebut dalam kitab Taurat, Nabi akhir zaman akan berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sehingga kan Salmanul Farisi daripada negara Parsi pun turut sama berhijrah selepas mendengar daripada pendeta-pendeta Yahudi Nabi akhir zaman akan berhijrah ke negeri Madinah Al-Munawwarah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akan sambung meletusnya perang Fijar. Perang di antara suku Quraisy dari bersama Bani Kinanah bersama Bani Qis Ailan. Dan daripada perang inilah terjadinya perjanjian Hiflul Fudul.
Yang sini umur Nabi 15 tahun. Nanti kita akan baca peristiwa ini pula ya. Kita akan sambung dalam siri yang keempat insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.